Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni tutorial kita yang terakhir sebelum awak bercuti selama 2 minggu. Tetapi janganlah biarkan cuti itu berlalu begitu saja. Kalau boleh setiap hari awak buat latihan matematik. Satu hari satu soalan pun jadilah. Okey, hari ni kita pergi kepada sukatan serakan. Okey, apa dia sukatan serakan? Apa yang kita nak belajar hari ni ialah bagaimana kita nak menentukan julat antara kuartil, variance dan sisian piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Okey, kita tengok apa dia julat dan julat antara kuartil. Kita tengok contoh tengok contoh senang. Contoh 9. Pak Hamidi telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ojif berikut menunjukkan data yang diperoleh. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, dikata kat sini disediakan apa? Disediakan ojif. Bila ojif maknanya kita ada kita mesti ada dia punya kekerapan longgokan. So, kalau nak buat kekerapan longgokan, maknanya sini mesti start daripada kosong atas ni. Sebelum ni kosong. So, 0 tambah 6, 6 tambah 12, 18. 18 tambah 16, 34 tambah 24, 58. 58 tambah 14, 72. 72 tambah 8, 80. Okey, yang ini ialah kekerapan longgokan. Saya buat tambah ni. Okey. So, ojif dia ni kita tengok. Okey, untuk sempadan atas yang pertama. Sempadan atas yang pertama maknanya sebelum ni. Sebelum ni maknanya sempadan atas dia ialah 399.5 iaitu bacaan dia kosong. Kemudian 499.5 bacaan dia 6. 599.5 bacaannya 18. 699.5 bacaannya 34 dan seterusnya 58, 72 dan akhir sekali ialah 80. Okey, jadi macam mana pertama kita nak cari julat. So, julat dia untuk data yang terkumpul. Ni data terkumpul tu maksudnya dia dah letak dalam jadual, dia ada selang kelas. Jadi julat dia titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Jadi yang ni kelas tertinggi dia 900 hingga 999. Titik tengah dia ialah 949.5 tolak dengan titik yang paling rendah, kelas yang paling rendah ialah 400 hingga 499. Jadi titik tengah dia ialah 449.5. So, tolaklah. 949.5 tolak 449.5. So, dapatlah 500 gram. Okey, ini menggambarkan bahawa beza antara jisim bagi nanas paling berat dengan nanas yang paling ringan ialah 500 gram. 500 gram ini bersamaan dengan setengah kilo. Okey. Jadi, kemudiannya kita nak cari apa? Soalan dia tadi suruh cari julat dengan julat antara kuartil. Okey. So, julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, macam mana nak dapatkan kuartil pertama dan juga kuartil ketiga? So, kuartil pertama ni saya dah ajar dah minggu lepas, siapa yang ikut GM dengan saya. Okey, so jumlah semua ni tadi 80. Jumlah dia adalah 80. So, 1/4 darab 80 ialah 20. So, apakah jisim yang duduk pada data yang ke-20? Jadi, kalau kita perhati sini, pada data yang ke-20 ialah berjisim 614.5. Kita tengok dalam graf ni. 614.5. Dia punya kuartil pertamanya dekat sini. 20 tarik. So, kuartil pertamanya dekat sini. Okey, untuk kuartil ketiga pula, 3/4 darab 80 dapat 60. So, kita tengok dekat graf. Yang ke-60, tarik.
Kemudian tarik ke bawah. So, kita dapati kuartil ketiga dia ialah 809.5. 809.5. Jadi, jumlah antara kuartil tadi ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. So, kuartil ketiga dia ialah 809.5 tolak dengan 614.5. Maka dapatlah 195 gram. Okey, apa maksud benda ni? Maksud dia ialah beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan yang berada pada 50% bahagian tengah. 50% bahagian tengah. Ni tengah kan? Ni bahagian tengah. Ini bahagian rendah. Sini bahagian yang tinggi. Ini bahagian tengah. Okey. Kemudian kita tengok muka surat sebelah. Bagaimana kita nak kira variance dengan sisian piawai. Okey, dia ada rumus dia. Jangan takut rumus ni diberi. Cuma kena pandai gunalah. Okey, variance. Variance ialah hasil tambah fx kuasa 2 per dengan hasil tambah f tolak dengan x kuasa 2. Apa benda f ni? F ni ialah frekuensi ataupun dalam bahasa Melayu kekerapan. X tanda ni apa? X tanda ni ialah min. Punya min. Okey. X ni apa? X ni ialah titik tengah bagi selang kelas. Jadi macam mana kita nak cari variance? Inilah dia punya rumus. Dan macam mana kita nak cari sisian piawai? Dia punca 2 kepada variance. Kalau kita tengok ni sama kan dalam dia ni. So punca kuasa 2 kepada variance. Okey, tengok contoh 10. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terampil yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisian piawai bagi data itu. Okey. Jadi, untuk mencari variance, kita kenalah ada maklumat yang di atas ni. Kan? Macam ni kita nak mengadakan maklumat-maklumat yang di atas ni. So, kita bina jadual. Okey, isi padu air, ini frekuensi dia, kita ambil daripada yang dia bagi ni. Kemudian, pertama kena cari titik tengah. Kan? X ni maknanya titik tengah dia. So, titik tengah dia macam mana nak cari? 150 tambah dengan 159, kemudian bagi 2. So, dapatlah 154.5. Yang lain tak payah nak kira. Yang lain ni awak tengok sini je. Beza dia 10. So, awak tambah 10 je. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Okey, kemudian yang ini. Fx. Kita nak cari Fx. So, Fx dia ialah 8 darab 154.5 dapat ni. Dan seterusnya ni darab ni, dan ni darab ni, ni darab ni. Okey, dapatlah ini. Dan hasil tambah dia. Yang bawah ni maksudnya hasil tambah. Hasil tambah. Dapat ini. Yang ini maksudnya hasil tambah frekuensi dia. Tambah semua ni dapat 95. Okey. X kuasa 2 maknanya titik tengah kuasa 2. So, titik tengah kuasa 2 dapatlah ini, dan ini. Terus. Okey, kemudian apa dia Fx kuasa 2 maknanya frekuensi ataupun kekerapan dia darab dengan X kuasa 2 dia. So, macam contoh yang pertama ni, maknanya F dia 8. F dia 8. Kemudian yang ni tadi dah dapat. So, 8 darab dengan 23870.25. So, dapatlah ni lah. 190,962 dan seterusnya. So, hasil tambah Fx kuasa 2 ni yang bawah ni. Yang hasil tambah dia. Okey. Jadi, untuk mencari variance, so yang pertama mesti cari mean dia. So, macam nak cari mean? Mean dia maknanya hasil tambah Fx ni. Kemudian bahagi dengan hasil tambah F. So, 17417.5 bahagi dengan 95. Dapatlah 183.34. Dapat dia punya mean. Bila dapat mean, okay, barulah cari variance kuasa 2 dia. Variance sama dengan, okay, hasil tambah Fx kuasa 2. So, hasil tambah Fx kuasa 2 ialah yang inilah. Letak sini. Kemudian hasil tambah F, 95. Tolak mean yang kita dapat tadi daripada sini. Kuasa 2. So, masukkan. Dapatlah nilai dia 229.19. Iaitu betul kepada 2 tempat perpuluhan.
Okey, bila kita dah dapat variance, macam mana nak dapatkan CCMP awal? Kita cuma letak je punca kuasa 2 kepada ini. So, dapatlah jawapan dia 15.14. Ini betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, itu saja tutorial kita untuk hari ini. So, saya nak awak salin contoh 9 dan contoh 10. Sikit saja kerjanya. Selamat bercuti, tapi jangan gembira sangat. Duduk saja di rumah, jangan jalan-jalan kat luar. Okey, Assalamualaikum.